Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali bersama saya Adlil Rajiah dalam Parenting Pedas. So hari ini kita ada very special guest. Saya rasa ramai yang kenal kita punya guest hari ini dan topik kita hari ini adalah topik yang ramai juga yang minta sebenarnya. Masalah kulit. Masalah kulit di kalangan anak-anak dan ataupun term yang selalu kita guna eczema lah Okay. Dan anak saya pun adalah salah seorang daripada penderita eczema ni. Okay, so kita nak jemput, kita tak nak buang masa, kita nak jemput kita punya special guest iaitu Dr. Reza Zainul. So silakan Dr. Apa khabar Dr.? Khabar baik. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan, Waalaikumsalam. Puan Adil. Ya, sama. Doktor masih berpuasa? Masih berpuasa. Masih berpuasa. Manalah tahu musafir ke kan? Tak ada. Okey, doktor, terima kasih sebab sudi luangkan masa dalam Parenting Pedas hari ini. Sebenarnya saya dah lama nak mencari orang yang ahli lah untuk bercakap tentang eczema ataupun masalah kulit sensitif di kalangan anak kan. Bukan saja di kalangan anak lah, di kalangan mak bapak pun ada juga. Betul tak doktor? So terima kasih doktor sebab sudi bersama saya hari ini dalam Parenting Pedas. Terima kasih juga Puan Adil sebab jemput saya. Saya berbesar hati sebenarnya Puan Adil bila tim Puan mesej saya, jemput saya kata okey, kita on. Alhamdulillah. Okey, senanglah bekerja dengan Dr. Reza ni. Okey, doktor, mungkin saya pasti ramai yang dah kenal doktor sebenarnya. Doktor famous kat TikTok kan? Sikit-sikit. Puan Adil lagi famous. Tapi mungkin ada yang masih belum biasa dengan Dr. Reza Zainul. Jadi mungkin doktor boleh kenalkan diri dulu? Okey, Assalamualaikum semua, terutama kepada follower Facebook Puan Adil. Nama saya Dr. Reza Zainul. Saya adalah pegawai perubatan kanak-kanak yang kini bertugas di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Mualah. Jadi saya dijemput hari ini oleh Puan Adil. Berbesar hati Puan atas jemputan Puan. Okay, terima kasih banyak doktor. Sebenarnya saya pun excited tau nak bawa topik ni sebab anak saya sendiri ada orang kata penyakit ke, ada masalah eczema ni lah. Daripada kecil sampai sekarang dia dah pun 10 tahun, nak masuk 10 tahun. Masih ada lagi eczema, kulit sensitif, macam-macam produk dah pakai. Lepas tu bila kita cakap pasal kulit sensitif ni, produk-produk untuk kulit sensitif ni bukannya murah kan. So saya pun adalah ibu kepada penderita eczema ni, penderita anak eczema ni. So saya pun happy lah dapat invite doktor dalam ni dan saya pasti ramai juga di kalangan yang menonton hari ni pun ada anak yang ada masalah eczema dan sebagainya. So I'm sure I'm not alone. That's why saya nak berkongsi lah. Doktor pun boleh berkongsi dengan lebih ramai orang lagi, especially tentang eczema ni. Dan untuk membuka kita punya minta maaf lah, saya punya pejabat ni memang bising sikit, lori lah, motor lah, semua nak lalu. Okay, untuk membuka kita punya perkongsian hari ni, sharing kita hari ni, saya nak mulakan dengan soalan yang paling basic sekali. Apa itu eczema? Sebenarnya apa itu eczema dan macam mana, adakah eczema tu define semua masalah kulit anak-anak yang ada, atau apa beza eczema dengan masalah-masalah kulit yang lain? Atau eczema ni dekat anak-anak je ke ataupun dekat orang dewasa pun ada? Sebab ada yang komen kat sini Puan Alina Zais, anak saya okey, saya je yang ada eczema. So eczema ni untuk anak je ke atau untuk orang besar juga? So silakan doktor. Okey, pertama sekali eczema ni berasal daripada perkataan Greek. Perkataan Greek yang membawa maksud direbus. Jadi itu je dah beri gambaran apa yang dihadapi oleh pengidap penyakit eczema. Jadi penyakit eczema ni ialah sejenis penyakit kulit yang kronik maksudnya dia berlaku berpanjangan lebih daripada 6 bulan dan berterusan bertahun-tahun. Ada segelintir kecil yang mengidap eczema ni sejak kecil, kemudian dia berlarutan sampai dewasa. Tapi kebanyakannya bila mereka berusia dah remaja, eczema tu mula hilang lah.
Cuma ada segelintir yang kurang bernasib baik masih ada eczema walaupun dah dewasa lah. Jadi dia adalah keadaan di mana sistem pertahanan kulit anak tu terganggu. Dia ada satu bahan dipanggil filaggrin, dia dah mutate menyebabkan penghasilan minyak pada kulit tu dia berkurangan lah. Menyebabkan kulit tu jadi kering, merah, gatal. Jadi eczema ni dia gatal. Ruam-ruam yang lain yang budak hadapi tak semestinya gatal. Tapi eczema dia wajib gatal. Oh, wajib gatal. Okey. Okey. So bila kulit kering tu lah kan doktor, sebab saya perasan kalau anak saya kerap mandi air panas ataupun dia kerap terdedah dengan, mungkin kalau kita orang pergi bercuti, duduk dalam aircon kan, duduk hotel, duduk dalam aircon tu jadi kering sangat kulit dia, atau naik flight jadi kering, lepas tu mulalah naik flare dia kan, merah-merah, lepas tu gatal. So itu adalah eczema lah doktor? Betul, itulah eczema. Dan macam mana yang doktor cakap tadi, dia boleh berlarutan sampai remaja. So lama lagi lah nak menghadap dia return. Betul. Okey. Doktor, sebenarnya seawal usia berapa eczema ni dapat dikesan? Dan sebenarnya macam mana parents nak kesan? Adakah parents boleh kesan dengan sendirinya atau memang kena bawa pergi jumpa doktor dan kesan, dan seawal usia berapa tu untuk parents kesan, dan apa sebenarnya langkah pertama yang parents boleh ambil bila dapat tahu anak dia ada masalah ni? Okey. Jadi untuk eczema dia boleh ada pada usia seawal 2 bulan. Maknanya baby dah boleh ada eczema. Dia boleh start pada usia 2 tahun pun boleh, 4 tahun boleh, 6 tahun pun boleh. Tapi kalau nak cakap seawal usia 2 bulan dah boleh ada eczema. Jadi tanda-tanda dia jelas. Macam mak bila ada baby, mak ayah bila ada baby dia sangat particular. Ada apa-apa kelainan pada bayi dia akan bawa pergi hospital. Dia tak tunggu. Tak sama macam kalau kita dewasa, kita sakit perut pun kita tunggu dulu. Okey, ataupun kita pergi farmasi beli ubat, harapkan benda tu selesai. Jadi untuk baby selalunya akan ada tanda ruam pada pipi. Ini lokasi yang selalu ada untuk baby yang mula ada eczema, di pipi, kemudian di pelipat tangan dan juga pelipat kaki. Selain daripada itu, dia akan ada ruam dan kegatalan tu di kawasan sendi. Contohnya sendi tangan, sendi kaki, maknanya lokasi baby tu bila dia dah mula merangkak, lutut, kaki akan ada eczema tu jugalah. Bila dia makin besar, selepas dia umur 1 tahun, 2 tahun, lokasi di pipi tu dia dah mula berkurang. Dia akan lebih tertumpu di kawasan pelipat tangan dan juga pelipat kaki lah. Jadi nak kesan tu orang kata jelas, ada ruam, mak ayah selalunya tak akan tunggulah. Itu yang bagusnya mak ayah, dia akan terus bawa ke hospital, tanya kenapa anak saya tergaruk-garuk ke, ataupun kenapa anak saya ada ruam. Okay. Bila baby ada ruam memang merisaukan. Jadi doktor akan tengok dan kalau rasakan itu adalah eczema, dan dia akan bagi perawatan yang sepatutnya lah. Tadi doktor cakap baby dekat sini kan, adakah dia sama dengan yang orang cakap ruam susu tu? Macam bila susu, kalau mak tu breastfeed kan, susu ditumpah ke apa, so dia mula naik merah-merah. Adakah itu eczema juga? Itu lain sikit daripada eczema. Itu salah satu pencetus jugalah. Bila baby tu minum susu tu melimpah kat pipi, jadi ruam. Tapi katakan kalau kita jaga kebersihan, dia dah tak ada. Dan bila dia besar pun orang kata tak ada. Benda tu berlainan berbanding eczema lah. I see. Dan ada juga orang cakap kan, especially dekat anak saya lah, bila dia budak-budak kecil ni kan dia tak kerti duduk diam kan, sentiasa berpeluh. So bila berpeluh tu dia akan naik dekat pelipat-pelipat tu kan, dia akan naik merah-merah dekat leher, dia akan merah. Dan orang cakap itu disebabkan oleh allergic dengan peluh sendiri. Maksudnya budak ni tak boleh berpeluh. Apa pendapat doktor? Betul ke? Jadi eczema ni dia ada 2 faktor lah yang kita kena pasti. Satu faktor genetik, satu lagi faktor persekitaran. Jadi faktor persekitaran ni salah satu pencetus yang popular ialah peluh anak tu sendiri. Bukan saja, maknanya
contohlah, orang dewasa pun kalau berpeluh pun dan dia masih ada eczema pun boleh menyebabkan eczema dia tu datang semula, menjadi aktif semula. Oh, so itu adalah pencetus lah. Betul, peluh tu salah satu kalau- pencetus. Maksudnya kalau kulit dia tengah okey, dia berpeluh okey lah. Tak ada masalah. Betul tak? Maknanya dia berpeluh, bila berpeluh Kulit tu dia tengah okey. Kulit dia tengah clean. Dia berpeluh okey lah kan? Itu boleh okey. mencetuskan juga. Okey, tapi kalau contohnya asyik berpeluh, boleh juga orang kata menyebabkan kulit tu meradang, jadi gatal, dan kemudian dia akan, bila kita peluh kita gatal kan? Betul. Kemudian dia akan mula garu. Jadi bila garu tu kulit jadi kasar, keluar biji-biji air. Jadi cycle tu berulang semula. Jadi betul lah, peluh tu boleh mencetuskan lah. Masya Allah. Kesianlah anak-anak yang eczema ni tak boleh nak bersokan sangat kan. Okay, doktor, saya nak baca satu komen daripada kita punya viewer ni. Bukan. Yang tadi tu, yang atas lagi. Ni. Saya duduk di Dubai. Anak saya kedua ada eczema. Kulit sangat kering. Bila kami balik Malaysia, kulit dia jadi okey sikit. Tapi bila kami pulang ke Dubai, skin dia makin worse. Is it because of the weather or environment? So mungkin doktor boleh ulas sikit. Okay, macam tadi sebut tadi, dia ada dua faktor, faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Jadi faktor persekitaran ni ada banyak. Boleh jadi makanan, boleh jadi cuaca. Jadi cuaca terlalu panas ataupun cuaca tu terlalu sejuk pun boleh mencetuskan eczema tu tadi. Kemudian kalau dari segi faktor makanan tu, boleh jadi bahan tenusu, contoh susu, cheese, kek, coklat, aiskrim. Pencetus untuk eczema ada bermacam-macam. Jadi selalunya apa yang kita boleh buat ialah kita akan tanya mak ayah tu, puan ataupun encik rasa anak ni mula dapat eczema semula ni lepas dia buat apa. So katakanlah mak dia kata kalau duduk dalam aircon lama-lama, lepas tu kulit dia jadi merah semula, eczema datang semula kan. Jadi kita tahu, so anak ni kurang sesuai kalau nak duduk kat tempat aircon. Ataupun makanan pun pencetus yang famous juga. Contoh dia kata dia makan makanan laut, kemudian start gatal-gatal dan kulit jadi merah. Okay, ada juga pencetus lain. Contohnya bulu binatang yang berbulu. Contoh kucing, hamster, arnab. Ini saya tak tahulah dia di Dubai dia ada bela haiwan peliharaan ataupun tak. Dan satu lagi adalah karpet yang berbulu. Okay. Ini pun boleh menyebabkan eczema tu datang semula lah. So boleh jadi ke disebabkan oleh cuaca semata-mata? Boleh juga lah kan? Juga. Boleh kalau cuaca terlalu panas, dia berpeluh, kemudian eczema datang semula. Ya. Atau adakah boleh berlaku juga macam perubahan cuaca yang sangat ketara? Macam kadang-kadang sebab saya perasan anak saya macam tu doktor. Macam bila dia duduk dalam satu keadaan yang sejuk, macam duduk dalam office sejuk kan, dekat rumah sejuk. Tapi bila dia keluar, panas, terlalu panas. Lepas tu malam tu mesti macam atau sepanjang minggu tu adalah kulit dia naik balik dan sebagainya. So boleh fluctuate cuaca ni boleh jadi ni juga ke? Boleh trigger juga? Memang boleh trigger. Cuaca boleh trigger. Tapi bila kita jaga anak kita dah lama, kita tahu dia ada eczema, bila kita start nampak dia dah tergaruk-garuk dan mula merah-merah kulit dia tu, kita cepat-cepat buat langkah pencegahan. So eczema ni mencegah lebih baik daripada merawat. Once dia dah naik, dah flare up, nak rawat tu makan masa. Seminggu, 2 minggu baru dia nak reda semula. Sebelum dia, kalau katakan dia flare up semula lah. Flare up ni maksudnya dia meradang semula kulit tu. Jadi pesakit eczema ni merah semula, betul. Dia taklah hari-hari kulit dia merah. Tak. Kebanyakan masa untuk pesakit eczema yang tak teruk, kulit dia cantik je. Tapi bila dia terkena pencetus tu semula kan, jadi kulit dia boleh gatal-gatal semula. Jadi kita punya salah satu cara prevention tu ialah elakkan daripada dekat dengan pencetus-pencetus tu. Contoh, kalau dia alah dengan bulu kucing, tak bolehlah bela kucing. Kalau dia main kucing, bela kucing, nanti kita tengok eczema dia datang balik.
Betul. Doktor kan, sekarang kan saya rasa hampir semua anak yang saya jumpa, kebanyakan lah 80% daripada anak-anak yang saya jumpa mesti ada alahan kulit ni. Eczema kan, kulit sensitif. So, doktor rasa kenapa sekarang ni semakin ramai anak yang ada eczema atau ada masalah kulit ni? Adakah dia ada kena mengena dengan pemakanan ibu-ibu sekarang atau pemakanan anak-anak sekarang, ibu-ibu hamil ataupun anak itu sendiri? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan eczema sekarang semakin common? Mungkin salah satunya ialah kesedaran mak ayah tu sendiri. Maksudnya bila tengok anak tu tak sihat, dia lebih orang kata cenderung nak hantar anak tu pergi ke klinik ataupun hospital. Berbanding So, mungkin zaman lah dulu awareness tu orang kata lebih tinggi. Okay. Jadi kalau dulu mungkin ada rawatan tradisional, pakai hampas kelapa lah. Jadi mak-mak zaman sekarang ada macam memang betul lah rawatan-rawatan tradisional tu. Saya tak pernah dengar. Itu orang kata kita tak tahu terbukti atau tak. Okay, faham. Ni maksudnya orang-orang dulu kan, dia punya cara rawatan. Tapi zaman sekarang ni orang lebih suka datang ke klinik ataupun hospital untuk dapatkan rawatan lah. Jadi saya nak kongsi sikit pasal eczema ni. Eczema ni sebenarnya disebabkan oleh satu perkara yang kita panggil sebagai filaggrin mutation. Filaggrin mutation ni dia adalah macam seolah kita bayangkan ada satu dinding, kemudian ada banyak batu-bata. Di antara batu-bata tu ada simen. Jadi simen ni yang menyebabkan dinding tu jadi kuat. Bila berlaku eczema ni, sebenarnya simen ni ataupun penghasilan minyak pada kulit tu dia rendah ataupun berkurangan. Jadi bayangkan minyak tu umpama simen tu lah. Bayangkan bina dinding, letak batu-bata tapi tak ada simen. Jadi dinding tu dia tak kuat. Dia kena ada simen yang cukup baru dia kuat. Kuat tu maksudnya dia membentuk satu pertahanan supaya kuman tak masuk, tak mudah dapat jangkitan. Jadi ini yang berlaku pada kanak-kanak eczema lah. Dan kanak-kanak eczema ni dia sebenarnya macam dari segi genetik pula dia berkait dengan penyakit lain. Kalau contoh mak ataupun ayah ada eczema, ada resdung ataupun ada asma, anak-anak dia cenderung untuk dapat tiga-tiga penyakit ni, 2 daripada 3 penyakit ni ataupun 1 daripada penyakit ni. Macam contoh, ya betul. Macam contoh anak saya pun ada eczema. Ada yang ada eczema bersama asma, ada yang ada eczema saja, ada yang ada ketiga-tiga sekali. Contohnya lah. So dia memang saling berkait lah. Jadi kalau ibu bapa tu ada asma atau dia sendiri ada eczema, memang berapa persen tu untuk diturunkan kepada anak dia? Persen tu kita tak berapa pasti. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Okay. I see. Macam semua jenis pencetus yang doktor cakap tadi kan, kapet lah, bulu kucing lah, cuaca, aircon, peluh dan sebagainya. Adakah benda-benda yang trigger tu sama di kalangan kanak-kanak atau lain-lain? Lain anak lain dia punya benda yang trigger dia? Dia punya allergen. Allergen dia, pencetus dia tu berbeza antara setiap satu budak-budak. Sangat berbeza. Jadi yang paling dekat dengan budak-budak tu ialah mak ayah dia. Jadi dia yang akan nampak dia ni alah dengan apa sebenarnya. Tapi untuk kes-kes yang lebih serius, kita boleh buat test sebenarnya dia alah dengan apa. I see. Okay, doktor, banyak ni soalan ni. Soalan saya pun tak habis lagi nak menjawab soalan kat sini pula. Okay, kejap doktor. Mungkin kita boleh entertain lah beberapa soalan dekat sini. Ni kot. Tak boleh kena perfume. Saya ke semua yang doktor cakap tadi dan
tak boleh kena perfume dan bahan berasaskan getah, kasut getah dan hand glove. Oh okey, yang ni saya pernah jumpa pediatrician juga tentang anak saya juga. Dia pun ada macam ni juga, kalau ada contact eczema doktor dia panggil. Betul ke? Betul. Contact Contact dermatitis. Contoh macam tadi yang dia kata pewangi ataupun fragrance, perfume, ini adalah antara kata pencetus. Jadi kalau contoh kita nak pilih produk tu kan, kena pilih produk yang tak ada fragrance, tak ada pewangi ni. Bahan tu dia boleh mencetuskan eczema. Sebab saya cuba macam-macam produk eczema untuk daripada anak saya kecil sampailah sekarang, dan banyak produk juga yang ada kesan dan ada juga yang buat anak saya makin teruk. Kulit anak saya jadi makin teruk, dan tapi diorang claim ini adalah produk eczema. Okay. Tapi bila kita bau macam sabun mandi kan, bila kita bau wanginya, lepas tu ada foam yang ada buih yang sangat banyak. Jadi mungkin doktor boleh share sikit lah, dah halang-halang orang tanya ni kan. Mungkin apa sebenarnya ciri-ciri yang kita nak pastikan yang produk tu betul-betul bagus untuk eczema tu. Okay, produk yang bagus untuk eczema, dia ada beberapa keyword lah yang saya nak kongsi. Okay. Jadi bila tengok tu, dia mesti ada perkataan hypoallergenic. Hypoallergenic ni maksudnya kadar alahan tu rendah. Kadar yang untuk menyebabkan dia alah tu jadi rendah, hypoallergenic. Kemudian ada perkataan gentle, ada perkataan moisturizing, ada perkataan intense hydration, kemudian ada perkataan dry and sensitive skin. Ini antara benda yang kita boleh tengok sesuai atau tak dengan kita. Kemudian dia free from SLS. Ada satu bahan nama dia sodium lauryl SLS, sodium lauryl sulfate. Jadi kalau kita tengoklah pencuci tu ada bahan ni, dia tak sesuai untuk mereka yang ada eczema. Kemudian yang terakhir yang macam perfume dan juga pewangi tadi itulah. Tak ada fragrance lah. Tak ada fragrance, betul. Okay. Wow. Tapi kalau kita nak mandi ni selalunya kita nak wangi. Betul. kalau dah sabun tu tak ada bau, macam tak ada function lah pula kan. Tapi betul. Tapi betul, saya pun sebagai ibu kepada anak yang ada eczema, saya rasa almost semua produk yang claim untuk kulit sensitif atau untuk kulit eczema tapi dia ada bau wangi, hampir semua produk yang macam tu buat kulit anak saya semakin teruk lah. Walaupun mereka claim ini produk kulit eczema dan sebagainya. So mungkin boleh jadikan apa tips-tips yang doktor bagi tadi tu sebagai panduan lah Okay. Betul. Doktor, soalan seterusnya ni kan, mana tadi dah lupa dah soalannya. Yang tak boleh cure tu. Okay, tak apalah sebab soalan dia sama je macam soalan saya yang seterusnya ni. Okay. Betul ke orang cakap eczema ni memang tak boleh sembuh? Dia macam asma kan? Tak ada cure, tak boleh sembuh, memang menderita lah kau sampai ke sudah. Sebab saya ada asma sebenarnya. So bila doktor cakap kalau mak ayah ni ada asma, anak dia pun boleh ada kulit sensitif, eczema dan sebagainya kan. So betul ke eczema ni memang tak boleh sembuh? Jadi kalau betul tak boleh sembuh, apa sebenarnya yang sebab doktor cakap tadi mencegah lebih baik daripada merawat. So apa sebenarnya yang ibu bapa boleh buat untuk maintain, untuk minimize lah potensi untuk flare up atau untuk meradang balik tu? Okay. Soalan best ni saya share. Okay. Jadi rawatan dia untuk eczema ni, okay, sorry, saya jawab dulu yang eczema ni tak boleh sembuh. Okay, sedihnya eczema memang tak boleh sembuh. Sedihnya eczema. Jadi dia hanya boleh dikawal. Okay, cara untuk kawal dia first kali
adalah menggunakan moisturizer cream ataupun krim pelembap. Okay. Ada dua jenis di pasaran, ada lotion dan juga moisturizer. Jadi kita lain ke? lotion dengan krim. Jadi lotion dengan krim berbeza. Berbeza dari segi kandungan air dan minyak. Krim lebih banyak kandungan minyak. Kita nak minyak tu, we want the oil. Okay. Lotion sesuai untuk mereka yang kulit mereka sihat, tak ada eczema. Tapi kalau kanak-kanak ataupun orang dewasa yang ada eczema, dia mesti kena pakai moisturizer cream. Okay. Dia adalah lebih oily berbanding dengan lotion lah. Okay. Jadi apa yang kalian boleh buat untuk maintain? Okay, untuk maintain pakai moisturizer, saya nak share satu rules ni lah. Kita panggil rule 5, 10, 15. Jadi katakan kalau mak ayah tu ada anak kecil, baby ataupun infant umur 1 tahun, 2 tahun dah ada eczema. Jadi untuk rule 5, 10, 15 ni, kita mandikan anak tu dalam masa 5 hingga 10 minit. Tak perlu mandi lama-lama. Lepas mandi tu, kalau kita biar anak kat luar, lama-lama lembapan pada kulit anak tu makin berkurang. Maksudnya dia tersejat lah. Kita nak catch 15 minit pertama lepas mandi tu supaya pakai cream tu tadi, moisturizer cream. Not after 15 minutes. Kalau dah selepas 15 minit, orang kata lembapan yang ada selepas mandi tu dia dah tersejat. Jadi kuranglah. Nak kata pakai moisturizer cream yang efektif tu, kita pakai cara ni 5, 10, 15. Okay, bila anak tu kita dah keluarkan daripada bilik mandi, kita nak keringkan badan anak tu, kita pakai tuala bersih dan dengan cara kita dab kulit dia. Bukan gosok. Okay, kalau kita gosok lagi banyak lembapan tu keluar, kita just dab sampai dia kering sikit, kemudian kita cepat-cepat letak moisturizer cream. Jadi macam-macam lah moisturizer cream yang ada di pasaran, boleh guna keyword yang saya share tadi tu. Itu insyaAllah sesuai untuk anak lah. Wah, okey. Saya baru tahu yang lotion tu berbeza dengan moisturizing cream tu. Berbeza. Kan? Sebab yelah kita nampak kadang-kadang lotion pun dia tulis moisturizing juga. So macam bedal je lah, janji boleh beli. Okey. Doktor, ada satu soalan ni. Stres pun boleh menyebabkan eczema kan, Dok? Stres. Betul. Betul tu. Stres boleh mencetuskan eczema. Maknanya ketidakstabilan emosi boleh menyebabkan eczema kita flare up. Maksudnya eczema tu jadi datang semula menjadi aktif semula. Okey, satu lagi doktor tentang pencetus juga ni daripada Puan Nur Zulaifa. Saya rasa sebab anak saya spend too much time dalam rumah, tak expose dekat luar. Zaman dulu tak ada smartphone, jadi budak-budak banyak spend time dekat luar. So apa pendapat doktor? Adakah bila anak terperuk dalam rumah ni menyebabkan kulit makin manja? Boleh jadi ke? Itu saya rasa mungkin ada perkara lain kot yang boleh menyebabkan eczema dia datang semula. Kalau anak kepada Puan Nur Zulaifa ni ada eczema lah. Kalau spend too much time dalam rumah, tapi kalau pencetus tu ada dalam rumah, contoh ada kucing dalam rumah dan dia adalah alah pada kucing, eczema boleh datang. Katakan kalau dia keluar rumah, kemudian kat luar rumah kat padang tu banyak debunga dan dia alah pada debunga yang berterbangan tu pun boleh menyebabkan tercetus mula eczema tu. So maknanya pengidap eczema ni dia kena sentiasa lari daripada pencetus-pencetus eczema tu. Sedih. Sangat sedih. Okey. Doktor, ni Puan Mimi Akilah ni. Betul, masa saya ke pakar siap cakap tahniah sebab peluang anak-anak yang lain kena pun ada. Suami Asma saya alergi. So, dapat ucapan tahniah daripada doktor tu maksudnya kena bersiap sedia lah. Betul. Tapi kan doktor, saya rasa macam sekarang ni macam agak susah lah bukanlah agak susah, macam agak mencabar sebenarnya untuk lari daripada pencetus ni. Sebab kadang-kadang macam bila anak saya dah bersekolah kan, kita tak boleh nak kontrol pula environment dekat sekolah tu. Dan kita tak boleh nak kontrol pula anak kita nak berkawan, nak pergi rumah kawan dan sebagainya.
So macam mana, what is your best advice lah untuk parents ni mengawal? Saya rasa agak mencabar atau terima je lah kalau anak tu flare up, then pakai je lah apa yang patut. Bila dia okey balik, pasrah ke macam mana? Okey. Macam mana Saya doktor? ini soalan yang selalu saya dapat dekat klinik. Jadi kita kerja di hospital, kita ada klinik pesakit luar untuk kanak-kanak. Jadi mak ayah tanya, patut ke saya hentikan anak saya daripada bersukan, daripada bermain kat luar? Jadi saya cakap kat mak ayah selalu, kids will always become kids lah. Maksudnya kita tak boleh nak hentikan dia daripada bermain. Apa yang kita boleh buat adalah buat prevention. Maksudnya pakai moisturizer cream tu setiap 3 jam, setiap 4 jam. Okey. Boleh pakai kerap. Bukan. Dia boleh pakai, sebenarnya ikut kerajinan mak ayah nak sapu tu. Lepas tu budak dia susah nak disiplin. Contoh budak umur 7 tahun. Anak lelaki pula tu doktor, ya Allah. Anak saya pun ada eczema. Jadi saya faham lah dia punya susah nak pakai moisturizer cream tu kan. Cakap berkali-kali pun belum tentu dia dengar kan. Dia dah muak lah muak pakai benda tu hari-hari. Jadi dia nak main, saya bagi main macam biasa. Dan pada mak-mak yang bertanya pada saya pun selalu saya cakap main je macam biasa. Tapi sebelum main tu pakai moisturizer cream. Dan kita pun dah kenal pasti apa pencetus anak tu, pencetus eczema. Jadi kita ajarkan pada anak, untuk anak yang dah besar lah, kita ajarkan dia, okay, tak boleh makan benda ni ke, tak boleh pakai produk ni ke, yang boleh cetuskan dia punya eczema. Jadi macam Puan Adela cakap tadi lah, bila flare up, kita buat apa-apa yang sepatutnya lah selepas tu, rawatannya, susulannya. Itulah, tapi yelah kita sebagai macam saya sebagai mak kan, kadang-kadang tak sampai hati tengok anak merah-merah, garu-garu, especially bila nak tidur tu. Bila nak tidur tu, ya Allah, orang lain nyenyak, dia je seorang yang macam tu kan. So yelah, tapi nak buat macam mana kan, prevention lah. Saya dapat kat situ, key dia adalah prevention. Dan anak pun kena faham lah kondisi dia sendiri kan. Kalau dia sendiri tak bagi kerjasama, then dia juga yang menderita tu, bukan orang lain. Okay doktor, soalan daripada, ni sebenarnya soalan yang banyak juga saya terima melalui IG. Bila cakap pasal eczema kan, orang kata bila macam saya dulu, bila dapat tahu anak eczema apa merah-merah kan, bila orang tengok je mesti macam ni masa mengandung mesti minum air soya banyak ni. Pula minum air soya pula. So betul ke air soya ni boleh menyebabkan anak eczema? Dan ada lagi pula ni, ini sama ada darah O atau darah AB ni. Sebab itulah eczema. So statement-statement macam ni mitos ke atau memang ada research, ada kajian menunjukkan bahawa air soya dan jenis darah dan sebagainya boleh menyebabkan eczema ni? Okey, kalau ikut kajian so far dia tak ada kaitkan dengan soya lah. Maknanya minum soya sewaktu mengandung tu tak menyebabkan eczema. Kalau mak ayah tu dah ada penyakit atopi ataupun penyakit alahan, eczema, asma, resdung tu, dia just kata transfer pada anak. So sebenarnya bukan satu lagi bukan sebab soya. Jadi satu lagi yang pasal kumpulan darah tu. Jadi kumpulan darah tu pun kata tak berkaitan dengan kejadian eczema lah. Kebetulan lah kot, mungkin dia darah jenis tu dapat eczema. Okay, so mitos lah. Dia sama lah macam orang cakap minum air soya nanti anak jadi putih. Minum kicap nanti anak jadi gelap. Betul, so, itu mitos tu. So mitos lah Okay, mungkin saya boleh tengok sekejap beberapa komen dekat sini sebab banyak ni saya punya soalan pun tak habis lagi. Sini pun ada banyak. Mana pemakanan mother. Okay, pemakanan. Okay, ni doktor. Pemakanan breastfeeding mother. Maksudnya anak dia belum makan tapi mak dia makan dan anak dia breastfeed, adakah itu pun boleh menyebabkan baby dia punya eczema menjadi? Okey, topik ni, soalan ni bagus.
Dia adalah satu perkara yang masih lagi dibincangkan. Okay. Oh. Tapi memang betul kalau baby tu ada eczema yang sangat teruk dan dia adalah mak dia breastfeeding anak dia tu, pemakanan mak yang breastfeeding tu boleh menyebabkan eczema anak tadi tu, baby tadi tu flare up. Itu memang betul. Okay. Jadi untuk kes-kes yang serius, jadi eczema ada mild, maknanya tak berapa serius, moderate, sederhana dan juga severe. Untuk kes-kes yang serius, doktor kulit lah selalunya ataupun kita doktor kanak-kanak akan advise mak dia tu untuk tak makan makanan yang boleh menyebabkan baby tu alah. Maknanya kita masih lagi encourage breastfeeding, tapi mak tu stop makan makanan yang boleh menyebabkan, yang kita suspect lah, menyebabkan alahan ataupun eczema pada anak tu. Jadi memang betul, apa yang mak makan masa breastfeeding, benda tu boleh transfer pada baby, menyebabkan baby jadi eczema. So mak pun kena pantang lah. Kalau itu dia punya favourite food, masak lah mak nak kena pantang. Pengorbanan si ibu, macam-macam kan. Demi anak kan, demi anak. Okay, soalan seterusnya doktor, yang ni pun ramai juga yang tanya ni. Tentang steroid, steroid cream ni. Sebab saya based on my experience sendiri pun itu adalah jalan paling mudah dan paling pantas untuk meredakan flare up eczema tu dengan menggunakan steroid cream. Tapi kita pun tahu tak berapa bagus kalau anak tu constantly on kena sapu steroid dan sebagainya. So apa sebenarnya kebaikan ataupun keburukan kalau ibu bapa ni hanya bergantung kepada steroid cream? Mungkin doktor boleh kongsikan. Sebab kat sini ramai juga yang ada juga yang tanya kat sini, any basic rule to apply steroid cream? Tak apa ke forever depend pada steroid cream? I'm keeping Elomet as critical solution bila flare sangat. Okay. Jadi apa pendapat doktor tentang steroid cream ni pula? Okey. Jadi rawatan untuk eczema, pertama sekali moisturizer cream, nombor 2 memang steroid cream lah. Jadi steroid cream ni jika diguna ikut arahan doktor, dia sebenarnya tak ada kesan sampingan. Okey. Tapi katakanlah kalau steroid cream ni guna berpanjangan, dia ada kesan sampingan, contohnya kulit tu, bahagian yang kita sapu tu terlalu kerap, dia akan jadi lebih nipis. Itu salah satunya lah. Sebenarnya untuk rawatan eczema dah ada banyak perkembangan terbaru dan dia bukan sekadar pada steroid cream sahaja. Macam yang terbaru, kata bukanlah terbaru tapi beberapa tahun lepas dia dah mula ada ubatan krim juga tapi yang bukan steroid base. Jadi ini saya nak kongsikan lah yang anak saya sendiri pakai sebab dia pun eczema. Kita pun jumpa doktor kulit, doktor pakar kulit dan tanya pendapat dia. Dia ada satu ubat ni saya tunjuk ni. Nama dia Elidel. Elidel ni anak saya pernah pakai dekat dahi dengan belakang telinga. Okay, jadi Elidel ni ini bukan steroid. Dia nama lain dia. Nama lain dia ialah Pimecrolimus Cream 1%. Jadi kita pakai ni kalau eczema kalau pakai steroid cream tu tak okey. Masih lagi jadi teruk. Macam anak saya ada sekali tu dia mandi dekat swimming pool. Dia mandi lama lah, berjam-jam dia mandi. Jadi dia dapat macam eczema tu yang teruk selepas dia mandi dekat air tu. Jadi kita suspect bila kita jumpa doktor kulit kata kemungkinan klorin yang ada dalam swimming pool tu menyebabkan dia alah dan kemudian dia jadi eczema yang teruk lah. Dan doktor tu suspect sebab apa tau? Sebab eczema dia tu betul-betul bentuk baju dia. Dia pakai baju berenang tu, sini, lepas sampai ke seluar kaki tu, kat situ je eczema dia. So kita suspect sebab air klorin daripada swimming pool tu. Jadi kita cuba moisturizer cream, kita try steroid cream, tak okey dan kita jumpa balik doktor tu cadangkan pakai Elidel ni lah. Bila pakai Elidel ni, alhamdulillah dia cepat dia sembuh. Oh, okey. Wow. Okey. So itu bukan steroid? Bukan steroid. Kalau dalam bahasanya dipanggil topical calcineurin inhibitor. Dia free from steroid.
untuk Elidel ni. Ada So, kalau juga ada- rawatan lain. Kalau ada Sorry? pilihan, doktor would suggest yang Elidel ni lah instead of steroid cream ke opt to No. guna dulu steroid cream juga dulu? Guna Yeah. steroid dulu. Jadi Okay. steroid dia ada beberapa jenis kekuatan dan kita akan bagi dia ada beberapa jenis steroid, kita akan bagi ikut lokasi. Contoh, kalau di muka, dia punya steroid tu adalah kekuatan yang rendah. Tapi kalau di bahagian pelipat tangan, kaki, kita bagi steroid yang jenis berbeza pula lah. Maknanya cuba dulu rawatan dengan steroid cream tu. Okay. Yang saya selalu beli dululah sebelum ni, ada satu krim yang nama dia Fusicoat ke tak silap. Fusicoat dan Clobat. Okay. So dua krim ni boleh dapati dekat mana-mana farmasi dan sebagainya kan. So Betul. doktor rasa itu kuat ke atau biasa ke, boleh guna ke, macam mana? Itu biasa, memang itu boleh digunakan untuk rawatan eczema. Pakai ikut contohnya lah, pakai tak lebih daripada seminggu. Kemudian tengok kesan dia macam mana. Jadi kita tak pakai steroid cream tu lama-lama. Pakai seminggu, kemudian boleh berhenti. Tapi apply moisturizer cream tu hari-hari. Setiap 3 jam, 4 jam. Moisturizer dulu ke steroid dulu? Pakai moisturizer cream dulu. Pakai moisturizer cream dulu. Lepas tu baru kita letak steroid cream tu lah. Okay. Tadi kan doktor ada cakap kalau kita kerap sangat pakai steroid cream tu, dia akan jadi nipis. Kulit akan jadi nipis. So kalau kulit jadi nipis tu, apa dia punya kesan lepas tu pula? Kulit tu nampak tak cantik lah. Oh, maksudnya ada tone dia berbeza lah. Nampak ada kelainan kat situ. Nampak kenapa kulit kat sini macam nipis sikit. Macam lapisan tu ada nipis sikit lah. Okay. Saya nak mungkin nak baca ni daripada Encik Muhammad Azrin ni. Saya ada asma, husband kulit dia putih, keluar bisul macam ada masalah kulit, gatal-gatal dia garus-garus. So memang masalah eczema ni terjadi sebab kami berdua kan. 2 anak lelaki, saya terkena eczema. Okay. Kesian sangat abang yang tengah garu-garu. Jadi maksud dia macam mana tu? Husband kulit putih keluar bisul macam ada masalah kulit. So maksudnya you nak mungkin dekat sini mungkin dia rasa dua orang anak lelaki dia tu kena eczema disebabkan oleh masalah kulit suami dia ke? Macam mana tu? Gatal-gatal dia garu-garu. Bila kulit keluar bisul apa semua ni ada kena-mengena ke doktor dengan eczema ni ke tak? Jadi eczema ada macam-macam bentuk. Ya ke? Kalau ada macam-macam bentuk, betul. Kalau dia tengah aktif, dia keluar biji-biji air contohnya. Jadi tak tahulah kalau yang puan ni kata bisul tu adalah biji air. Jadi biji air ni bila kita dah garuk, dia pecah. Dia pecah tu, rupa eczema tu dah jadi berlainan dah, sebab dah tak ada biji air. Bila dia dah garut terlalu lama, kita akan nampak kawasan tu jadi lebih gelap berbanding kawasan lain. Jadi sebab tu saya kata eczema ni dia ada macam-macam rupa. Tengok baru jadi ataupun sedang jadi dan dah lama jadi. Jadi eczema tu dia ada pelbagai rupa. Tapi daripada sejarah yang Encik Azrin ni kata ada asma. Mungkin yang walaupun nama dia Muhammad Azrin tapi yang menulis ni isteri dia kot. Sebab dia kata husband dia. Ya. So mungkin genetik jugalah. Genetik, betul. Doktor, ni ada seorang lagi tanya, ada tak makanan atau minuman yang boleh merawat secara dalaman? Ni pun menariknya daripada Singapura. Okey, adakah makanan atau minuman yang merawat secara? Jadi makanan atau minuman yang merawat eczema ni buat masa ni tidak dalam pengetahuan saya lah. Tapi kalau Tuan Umar nak cuba apa-apa makanan atau minuman, nasihat saya satu je. Pastikan makanan atau minuman tu tak membahayakan nyawa anak, itu saja. Kalau nak cuba buah itu, buah ini, suka hatilah boleh. Kan? Itu kata
inisiatif kita sebagai mak ayah nak cuba rawat anak kita juga. Yalah. Itu tak ada masalah. Okay, doktor, next question ialah Nur Haslinda ni, apa beza psoriasis dan eczema? Ada ke kanak-kanak yang kena psoriasis ni? Okay. Jadi psoriasis pun sejenis penyakit kulit. Rupa dia berbeza dengan eczema, boleh juga jadi pada kanak-kanak. Tapi eczema ni tak sama dengan psoriasis lah. Psoriasis rupa kulit dia tu lebih kepada macam bersisik, dan rawatan dia pun berbeza. I see. Nak lebih jelas tu orang kata kena ada gambar lah kan. Kalau tak ada gambar susah juga kita nak describe. Saya baru teringat steroid cream ni dia ada jenis yang ointment juga kan? Ointment yang macam dia bukan cream, dia macam ointment. Ke itu bukan steroid? Mungkin doktor boleh share sikit. Sebab ada juga farmasi yang saya jumpa dia cakap ointment ni lebih cepat meresap, lebih berkesan dan sebagainya. So macam mana? Betul ke? Yang kita cadangkan tetap dalam bentuk krim lah. Krim. Betul. Okay. Alright. Okay. Doktor, last question lah Betul ke last question Betul, last question. Lagipun kita ada 10 minit je lagi. Walaupun doktor bercuti, tapi doktor pun perlukan masa untuk yelah malam ni nak berterawih dan sebagainya kan. Okay doktor, last question. Masalah eczema ni selalu sangat dikaitkan dengan asma, dengan apa doktor cakap tadi, resdung, allergic, makan dan sebagainya. Dan ada juga orang cakap berkaitan dengan gastrik. Jadi kenapa dia saling berkaitan tu? Apa kaitan dia sebenarnya? Dan siap boleh combination lagi kan asma dan allergic ini. So sebenarnya macam mana dia boleh berkaitan tu? Okay. Kalau ikutkan eczema dia tak berkaitan dengan gastrik. Oh ya. Eczema, ya betul. Jadi eczema ni dia adalah penyakit bawah kumpulan, kita panggil atopy disease, maknanya penyakit alahan. Kumpulan dia 3 serangkai ni je, iaitu asma, resdung dan juga eczema. Jadi gastrik tu kata tak berkaitan dengan eczema. Kalau berlaku mungkin sekadar kebetulan saja. Asma, resdung dan eczema. Okey, baik. Okey, doktor, kalau saya tanya soalan ni kan, sebenarnya doktor dah jawab dah tadi. Dia macam tak ada cure kan. Tapi bila sebenarnya anak boleh outgrow ataupun macam, sebab saya tengok ada adik saya yang dulu eczema teruk, kalau dia pakai socks ke kan, lepas tu nanti naik ruam dan sebagainya, sampai dia tak boleh pergi sekolah, tak boleh pakai socks, tak boleh pakai jam kan. Tapi sekarang bila dah dewasa macam dah hilang pula. So maksudnya ada harapan lah untuk dia outgrow from the eczema ni ke, atau depends on anak tu sendiri? Itu kita tak ada siapa tahu tau. Tapi tak ada siapa tahu, betul. Tapi majority kita tengok kanak-kanak tu eczema dia hilang. Bila dia dah start umur remaja, slowly benda tu hilang. Bukan saja eczema, kalau katakan anak tu ada resdung pun bila dia makin besar boleh hilang juga. Tapi ada juga orang dewasa yang masih ada resdung sampai dia dewasa. Sama juga macam asma. Jadi 3 jenis penyakit ni dia boleh hilang bila dewasa. Tapi kita tak tahulah yang mana satu hilang. 3 hilang ke, salah satu hilang ke. Kalau semua hilang alhamdulillah. Atau logik tak kalau macam masa kecil tak ada, bila besar pula ada? Ada juga. Ada juga? Ada juga. Boleh ada juga. Contoh macam resdung. Resdung dia bukannya macam baby umur 2 bulan dah ada resdung. Selalunya umur 5 tahun, 6 tahun baru nampak ada tanda-tanda resdung. Pagi-pagi bangun asyik bersin, tengah hari hilang. Sama juga macam asma. Budak tu sihat je, tiba-tiba start umur 4 tahun, kena pergi klinik ambil gas, nafas dia laju, nafas berbunyi. Jadi penyakit atopy ni
tak semuanya bermula sejak dia baby. Ada yang bermula umur 7 tahun ke atas pun ada. Bila dah dewasa pun ada juga. So dia boleh appear, disappear suka hati dia. Betul. Boleh jadi masa kecil bawa ke besar, atau bila besar hilang, atau bila besar baru ada pun ada. Kan? Ada juga, betul. Doktor, saya nak tanya satu soalan yang saya baru terfikir pasal garu. Kan macam doktor cakap tadi, eczema ni wajib gatal. Dia punya simptom tu memang kena gatal, memang gatal. So dia ada isu garu pula. Bila garu tu kadang-kadang bila sedap menggaru tu sampai berdarah dan terkopek dan sebagainya kan. So kita tak boleh, macam kita sendiri bila gatal, macam mana kita nak tahan gatal tu daripada menggaru? Betul tak? Macam mana, how can people tell us to jangan garu? Tak boleh lah, itu macam tindakan refleks kita kan. Jadi tapi yelah, kita sebagai mak kan, apa lagi kita nak cakap dekat anak, mestilah jangan garu, jangan garu. So sebenarnya bila dah gatal tu kan doktor, apa sebenarnya yang kita boleh buat Macam ada orang suruh letak ais lah, ada orang suruh letak minyak cat kapak pun ada. Macam-macam. So sebenarnya apa? Macam mana? What is the best way untuk at least hilangkan gatal dulu? Ada tak? Okay. Jadi isu eczema ni, kalau dia merah je, orang kata taklah mengganggu anak tu. Tapi dia jadi sangat terganggu tu bila dia gatal. Okay, tu saya setuju. Terutamanya waktu malam nak tidur gatal-gatal, asyik tergaruk-garuk, kita pun tak boleh nak tidur. Anak tak tidur, macam mana kita nak tidur? Betul. Jadi satu cara ialah moisturizer cream tu. Okay. Bila pakai moisturizer cream, dia akan melembabkan kulit, akan mengurangkan rasa gatal. Tapi taklah 100% gatal tu hilang. Kemudian kita ada ubat juga, ubat makan yang untuk tahan gatal. Okay, itu boleh bagi ubat tahan gatal yang jenis minum punya, boleh ambil mengikut dos, makan mungkin sebelum tidur. Okay. Dan kita bagi ni selalunya kalau terlalu gatal lah. Selain daripada tu, kalau lah macam saya tengok kanak-kanak yang masuk ke dalam ward saya yang ada eczema yang teruk, apa yang mak ayah dia buat tangan dia tu dia orang letakkan stokin. Tangan tu dia pakaikan stokin. Jadi anak dia tu anak dia tak boleh nak garu lah. Apa yang dia boleh buat ialah dia gosok je lah, guna stokin tu gosok. Lagi so, satu kuku tu lah. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab budak susah kita nak kontrol. Waktu tidur kan, dia tak sedar apa dia buat. Tahu-tahu dia dah garuk, bangun pagi semua dah berdarah kan. Kuku pun nak kena pendekkan. Kuku nak kena potong pendek. Lepas tu pakailah stokin tu. Nasib lah. Nak buat macam mana. Wow, saya rasa mungkin saya boleh amalkan juga sarungkan tangan dengan stokin tu. Betul. Betul. Kadang-kadang waktu tidur dia boleh bangun jap garu. Boleh bangun daripada tidur untuk garu. Ya Allah, ya Rabbi. Tadi doktor ada sebut pasal ubat tahan gatal kan. So sebenarnya perlu juga ke parents yang ada anak eczema ni standby ubat tahan gatal selain daripada moisturizing cream, steroid cream tadi yang doktor sebut tadi. So perlu ada standby juga ubat tahan gatal ni ke tak perlu? Orang kata tak perlu sebenarnya ubat tahan gatal ni. Dan ubat tahan gatal ni sesuai untuk kanak-kanak umur 2 tahun ke atas. Kalau bawah daripada umur 2 tahun, ubat ni kurang sesuai lah. Tapi katakan kalau doktor kulit pun sendiri rasakan ubat tahan gatal tu perlu, dan kita ikutlah cakap doktor. Dan dia bagi tu bukan hari-hari. Dia bagi tu kalau dah terlalu gatal, dah tak boleh nak handle kan. Anak tu pun dah menangis-nangis. Dan kita pergi klinik dan kita boleh dapatkan ubat tahan gatal tu lah. Okey doktor, soalan saya dah habis dah sebenarnya. Mungkin kita boleh jawab beberapa soalan dekat sini sebelum kita mengakhirkan sesi ni. Okey, daripada Puan Nova Izul, kalau ada dry patch dekat satu area tempat selalu scratch, tebal dan berair, ada apa-apa boleh apply? Even on steroid cream pun tak hilang. So apa pendapat doktor? Okey, daripada apa yang Puan Nur Faizul ni cerita, tempat tu dah jadi dry. Dan tempat tu dah selalu digaru dan jadi tebal dan berair. Saya rasa dia dah berada dalam fasa hujung eczema. Maksudnya tempat tu dah selalu sangat digaru sampaikan tempat tu dah jadi macam kulit dia tu dah berubah warna.
dah berubah ketebalan. Dan benda ni sebenarnya dah jadi macam parut. Jadi jadi bila dia dah jadi parut, parut ni boleh jadi lebih cerah berbanding warna kulit dia ataupun lebih gelap daripada warna kulit yang sekeliling. Bila parut ni samalah macam kalau kita dah terluka ada parut, dia susah nak hilang. So memang tak boleh hilang lah. Sangat susah. Kalau dah bertahun-tahun mungkinlah boleh hilang. Apa maksud doktor dia dah berada di fasa hujung eczema tu? Maksudnya bukanlah apa? fasa hujung, maksudnya contoh bila kanak-kanak tu membesar, dia selalu gatal di pelipat tangan contohnya, pelipat tangan. Jadi asyik garu kawasan yang sama, hari-hari garu kawasan yang sama. Jadi betul. Proses ni kita panggil sebagai lichenification. Lichenification ni kawasan tu dah jadi gelap, tebal dan dah berparut. Jadi berlaku selepas satu tempoh yang sangat lama, eczema yang berulang di kawasan tu kemudian digaruk berulang kali menyebabkan jadi parut tu. I see. Okay doktor, maybe last question lah daripada Puan Wahidah Yunus ni. Anak saya dulu pun sama, eczema sampai berdarah-darah, dia eczema pada muka dan kaki sampai kami terpaksa tape kaki dia. Sekarang dah okey. Tapi saya perasan bila bangun tidur, dia akan bersin dan berhingus sebelah pagi. Adakah ni dari eczema dia dulu? Okay. Daripada apa yang Puan Wahidah ni cerita, kemungkinan besar anak ni ada resedung ataupun nama lain dia allergic rhinitis. Jadi dia bersin tu, dia ada 3 ciri lah untuk resedung. Satu, hidung berair. Kedua, bersin. Kemudian mata gatal dan berair. Dia boleh ada ketiga-tiga ataupun boleh ada 2/3 ataupun 1/3 daripada ciri-ciri resedung ni lah. Mungkin dia bersin saja tapi hidung tak gatal, mata tak gatal, mata tak berair. Tapi ada orang yang mata gatal, siap berair, kena gosok-gosok mata, kemudian asyik-asyik bersin waktu pagi. Dan bersin dia ni tak berkaitan dengan demam ataupun batuk. Dia sekadar bersin, hidung berair, nanti bila dia pergi sekolah, tengah hari nanti dia balik, okey, macam biasa je. Ini adalah resedung. Jadi kalau nak pastikan dia betul resedung ke tak, bawa jumpa doktor, doktor akan tengok bahagian dalam hidung. Dia akan nampak bahagian dalam ni dia dah bengkak dan pucat. Dia ada satu bahagian dalam hidung yang bengkak dan pucat. Itu adalah resedung. Jadi itu ada rawatan dia. Dia pakai spray hidung, nanti kekerapan dia bersin setiap hari tu berkurang. Contohlah kalau sekarang ni dia bersin setiap pagi. So sekarang ni akan jadi 2 kali bersin seminggu. Maknanya kualiti hidup dia bertambah baik lah. Kalau nak pergi sekolah tu, dia lebih mudah untuk fokus. Kanak-kanak yang resedung ni jangan kita abaikan. Sebab sebenarnya dia struggle. Dia struggle nak bernafas. Dia struggle dengan hidung dia yang tak selesa. Kemudian dia nak tumpukan perhatian dekat dalam kelas. Tak mudah untuk diorang. Betul. Jadi mak ayah yang kalau rasa anak dia resedung yang mendengar di luar sana, boleh bawa pergi klinik kesihatan ataupun klinik swasta dan cakap anak saya selalu bersin pagi-pagi, adakah kemungkinan anak saya resedung. Jadi memang ada rawatan lah untuk benda ni. I see. Dan mungkin ada ubat untuk maintain juga ke? Betul, ada juga ubat untuk maintain, ubat makan ada, ubat spray dalam hidung pun ada. I see. Okey doktor, sebenarnya ada lagi banyak lagi soalan yang kita tak sempat nak jawab. Tapi saya pasti sebenarnya doktor dah jawab dah beberapa soalan tadi. Yang mungkin soalan anda sama dengan soalan saya awal tadi kan, tapi baru masuk. Tapi anda boleh sebenarnya boleh follow sebenarnya Dr. Reza ni, Dr. Reza Zainul ni di Facebook kan doktor? So apa nama doktor? Nama tadi Facebook saya tadi dekat komen tak silap. Facebook Reza Zainul, boleh follow saya. Saya banyak menulis tentang kesihatan kanak-kanak, bayi dan juga mengenai ilmu keibubapaan lah. Selain daripada tu, saya ada channel Telegram rasmi saya. Ada lebih kurang sekarang 95,000 orang yang subscribe dalam Telegram saya. Saya kongsi ilmu percuma je dalam tu. Pun bersama saya berkongsi tentang ilmu kesihatan kanak-kanak dan juga keibubapaan lah. Dan juga sejak hujung bulan 12 tahun lepas, saya mula aktif di TikTok. Jadi boleh follow saya di TikTok. Di TikTok ini berbeza. Apa ni? Sempena PKP? Sempena PKP? Sempena PKP punya. Jadi dia TikTok ni menarik sebab sebelum ni saya menulis, lepas tu di TikTok kena buat video pula kan.
So saya suka cuba benda baru lah. Jadi Yeah. pada saya audience di TikTok pun menarik. Saya happy lah buat video konten dekat TikTok. Boleh follow saya Dr. Reza Zainul, DRREDZAZAINOL di TikTok. Mungkin di komen pun ada admin saya kongsikan link untuk follow saya di Telegram dan juga di TikTok. Moga-moga perkongsian saya di situ ada manfaat pada mak ayah. Cuma kekurangan bila saya berkongsi di macam Facebook ke Telegram tu, kurang sesi soal jawab macam ni. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Puan Adlil bagi saya peluang untuk bersama berkongsi ilmu tentang eczema di kalangan kanak-kanak pada hari ni. Mungkin kita boleh jemput lagi lah lepas ni, Doktor. InsyaAllah boleh. Saya berbesar hati bila Puan Adlil message kata nak jemput saya. Seronok sangat. Betul, seronok sangat. Alhamdulillah. Okey Doktor, saya doakan Doktor juga supaya terus berkongsi sebab kita sebenarnya ramai mak ayah yang ada masalah perubatan, masalah kesihatan anak-anak ni kan, tapi tak tahu mana nak pergi. So ada doktor perubatan yang buat konten-konten macam ni, saya rasa sangat bertuah lah kan. So jadi boleh anda dekat luar sana yang sedang menonton ni boleh follow lah mana-mana channel Dr. Reza Zainul yang Doktor dah share tadi. Sebenarnya ada banyak sangat ilmu. Saya rasa zaman sekarang ni kita tak kurang ilmu tau. Kita tak kurang info. Apa yang kurang adalah tindakan kita je sebenarnya. Nak ikut ke tak nak ikut. Yang kurang. Okay Doktor, terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa, sudi berkongsi ilmu. Saya pun banyak belajar hari ni dan ada banyak juga benda-benda yang saya baru dapat tahu walaupun anak saya dah 10 tahun mengidap eczema, tapi ada banyak lagi benda baru yang saya belajar hari ni. Terima kasih banyak-banyak Doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang kalau ada rezeki, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.